رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله طه حبيب روحي طه شفاء روحي طه حبيب روحي طه شفاء روحي روحي إليه روحي واتملي من رؤياه والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله سيدنا النبي حنين سهل كده ولين سيدنا النبي حنين سهل كده ولين بين يسير بين حسن رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala pada malam ini. Sekali lagi kita dikumpulkan dan dipertemukan di dalam channel Mari Bertartil Bersama Uswah, episod ke 103. Malam ni kita sambung bacaan kita dari surah An-Nisa ayat 60 dan 61 pada muka surat 88 insya-Allah. Baik, terlebih dahulu bagi mereka yang beri salam, kita jawab dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya alu-alukan kedatangan semua ke channel ini pada malam ini dengan lafaz ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang saya ucapkan, dan saya ucapkan terima kasih kerana menyokong channel ini dan juga kelas kita ini, semata-mata kerana kita nak menuntut sesuatu daripada kalamullah, sesuatu daripada kalamullah itu sendiri, iaitu cara bacaannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian,
Boleh tolong komen macam mana audio malam ini, okey atau tidak. Okey dah, ada komen dah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada yang respon. Alhamdulillah. Dan sambil-sambil kita menunggu dan menanti sahabat-sahabat kita yang lain masuk, sambil-sambil tu kita boleh bantu saya untuk sama-sama kita share dan berkongsi siaran kita ini pada malam ini. Mana tahu kita perkongsian itu menyebabkan menjadi asbab orang lain juga dapat manfaat yang sama. Dan bagi mereka yang telah share, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan. Dan ingatan saya pada diri kita, pada diri saya sendiri dan juga pada semua, seperti biasa, sebelum kita mula, pelihara adab kita, jaga adab-adab kita dalam majlis ilmu, dan perbetulkan niat kita. Kemudian kita berdoa, Allahumma ftah alayya hikmataka wanshur alayya min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Itu semua doa yang kita boleh doa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian banyakkan istighfar, selawat dan sebagainya sebelum kita mula. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kita untuk faham dan serap. Jadi kita perlu tahu bahawa bacaan Quran ini dan tajwid, terutamanya dalam kita menyebut huruf-huruf Al-Quran ini, kita perlu kepada faham tu mula-mula. Pertama, kita nak tangkap. Tangkap itu perlu kepada fokus. Ada seorang tu tidak boleh fokus, tidak dapat tangkap. Dan bila kita dah dapat tangkap, kita nak tangkap dalam keadaan kita sudah faham. Jadi tangkap satu, lepas tu nak faham tu yang kedua. Jadi kalau kita dapat tangkap benda yang tidak tepat, yang kurang tepat, menyebabkan akhirnya kita melakukan kesalahan lagi. Jadi sebab itu kita perlu tangkap sesuatu yang tepat, kemudian kita nak faham bagaimanakah cara kita nak olah ataupun kita nak praktikannya. Itu penting sekali. Kita sebenarnya antara perkara yang susah sebenarnya, atau ilmu yang agak cerewet ataupun agak mendalam dan juga susah untuk kita kuasai adalah ilmu tajwid itu sendiri. Istilah semua orang boleh hafal, tapi dari sudut pengamalan dia, praktikalnya, itu tidak ramai orang yang dapat menguasainya dengan betul. Begitu. Jadi kita doa moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua dapat menguasainya dengan baik. Pertamanya kita dapat serap dengan dapat ditangkap dengan fokus, kemudian kita dapat faham, kemudian kita dapat praktikkannya dengan tepat, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan sekalian, untuk tidak melengahkan masa, kita buka majlis kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم. Baik, itulah bacaannya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita qabul pada bacaan kita sekejap tadi. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bagi mereka yang baru masuk, kita baca surah An-Nisa ayat 60 hingga ayat 61, muka surat 88. Baca pendek saja malam ini. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita terus kepada kupasan insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara. Alam, itu satu harakat. Jangan baca alam tara, alam tara. Alam, itu satu harakat. Alam tara, ni mim izhar syafawi. Alam tara, tanipis, ra ni tebal, ra tu tidak muncung. Tara ila, jangan baca tara ila, tara, tara. Alam tara ila allazina, allazi, zal, seperti biasa zal mesti keluar kan lidah sedikit daripada guntingan dua gigi depan. Allazina, dua harakat zal. Yaz'umuna, tu zai yang sukun. Kita akan perasan bila saya sebut zai tadi, kita akan perasan bunyi zai tadi panjang. Yaz'umu, dia tak boleh pendekkan bunyi zai tadi. Sebab apa dia? Sifatnya rakhawah, suara mengalir masa kita sebut zai yang sukun tadi. Yaz'umu, ain tu tengah halqum. Tengah saya sebut ain, dia bunyi smooth, dia bukan bunyi tersekat. Yaz'umu, bukan. Yaz'umuna, mu dua harakat. Na'an, wajibul ghunnah, panjangkan dengung. Annahum, hu, jangan sebut annahu, annahum. Sini izhar syafawi. Amanu, dua harakat mad badal, nu dua harakat mad tabi'i. Amanu bima, alif ini 4 harakat mad munfasil. Bima unzila, unzila ilaika. Wama, 4 harakat lagi. Mad apa kat sini? Munfasil. Wama unzila. Tengok saya dengung. Jangan dengung begini. Unzila. Dengung tidak mungkin dalam keadaan muncung. Tidak mungkin berlaku dengung dalam keadaan muncung. Memanjangnya dengung mesti kembali kepada huruf, kepada keadaan sebutan asal huruf nun. Kalau kita sebut nun an, begitulah balik semula. Tapi kalau kita ikhfa ini, kita tunggu huruf selepas itu. Macam kalau sekarang ni kita tunggu huruf zai, maka mesti kembali tunggu di makhraj zai. Zai tidak disebut dengan muncung. Mana mungkin kita muncung unzila, tak boleh. Betul lah. Unzila min qablik. Sini nun sakinah bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki. Dengung tu jadi tebal. Dan sini kita dapat tengok
dari sudut timbangan ya, antara bunyi huruf dengan bunyi dengung tadi, bunyi huruf lagi kuat daripada bunyi dengung. Kita akan bunyi ming atau bunyi qaf tu kuat. Bunyi dengung sikit je. Sini dia, sebab kenapa jadi begitu? Sebab ia makhraj nun dengan makhraj qaf tu jauh. Nun hujung lidah, qaf di pangkal lidah, bukan pangkal lidah. Betul. Qaf di pangkal lidah. Sebab itu dia jauh tadi, itu menyebabkan dengung tu jadi begitu. Ming bunyi tebal, panjangkan dengung tadi. Jangan sebut mengqa. Min qablika, qabli ba jadi qalqalah sughra. Qablika yuridu. Ingat bila kita sebut huruf huruf maftuhah, huruf yang berbaris atas, kita jangan kepit. Min qablika yuriyulika wa ma unzila min. Tak boleh kepit, tak boleh. Dia kena lawas. Fathah dia kena lawas bunyi dia. Min qablika lika yuriduna. Orang ni baca nipis Orang ni baca nipis sebab bagi bawah. Yuridu harakat. Dua harakat. Na'ayya. Ini idgham ma'al ghunnah. Nun sakinah bertemu ya. Ayya a. Jangan sebut bukan a. Yataha ha pedas dua harakat. Yatahakamu. Waw ini 4 harakat mad munfasil. Yatahakamu ila ta tebal. Ila ta jangan muncung ta berbaris atas, 2 harakat. Ila taghuti. Daghu 2 harakat. Wa qad wa nipis, qaf tebal, dal ini jadi qalqalah sughra. Kenapa? Walaupun dia berada di akhir kalimah, tapi kita baca wasal, baca sambung. Wa qad umiru, kita tak waqaf. Wa qad, kalau waqaf dal jadi kubra, bila kita sambung jadi sughra. Wa qad umiru 4 harakat. Orang ni baca tebal Umiru, jangan baca umiru, ru. Umiru 4 harakat mad munfasil. Ay yakfuru bih. Sini idgham ma'al ghunnah, nun sakinah bertemu ya. Panjangkan dengung. Ay yakfuru bih. Yakfuru, sini kaf, jangan lantunkan kaf. Jangan lantunkan. Yakfuru. Lantunkan kaf itu disebabkan kerana kita tidak menyempurnakan tempoh kedua pada huruf kaf ketika sukun. Dia kena sempurnakan tempoh kedua. Apa tempoh kedua pada kaf ketika sukun? Apa tempoh kedua pada huruf kaf sukun? Pertamanya, kaf sukun dia ada 2 tempoh. Yang pertama, tahannya suara. Yak, tu tahan suara. Kemudian lepas itu dia ada tempoh kedua, iaitu kena lepaskan angin ataupun nafas sedikit selepas daripada tahannya suara tadi. Yak. Yang tu kena sempurnakan dulu, baru berpindah kepada huruf yakfuru bih. Jadi ha tu sukun, bunyi ha kat sini pangkal halqum. Yakfuru bih. Tu bunyi ha. Wa yuridu. Ri 2 harakat, baca nipis ra. Dusyaitanu. Tengok bunyi shin. Jadi shin ini ada sebahagian orang sebut shin dia bunyi lepeh. Bukan lepeh, bunyi tak lawas. Saya tak tahu nak bunyi nak bagi contoh macam mana. Saya dengar ada sebahagian orang baca macam tu. Wa yuridu jadi dia tak lawas. Dia kena lawas shin itu, sebab makna tafasyi itu adalah hamburan angin di antara tengah lidah ke gigi depan. Jadi hamburan angin tu dia memenuhi kawasan depan mulut tadi. Jadi kalau tak cukup hamburan tadi, maka dia tidak menepati sifat at-tafasyi pada huruf shin. Jadi dia bunyi asy-syaitanu wa yuridu asy-syaitanu.
Ya tu syaitanu. Ya tu bunyi macam tu. Syaitan. Ta 2 harakat, jangan muncung. Idgham al gunnah. Yudillahum. Ingat, bila kita jumpa huruf dad gini baris bawah, kalau kita tidak mahir lagi menyebut huruf dad, terutama dad yang berbaris bawah, maka perlahankan bacaan kat situ. Perlahankan untuk apa dia? Menyempurnakan bunyi dad tadi. Yudillahum. Lahum, jangan sebut lahum. Lahum dala 2 harakat la. Lam, sini iqlab. Dalalam. Tengok mulut saya, rapatkan bibir dengan cara sentuhan. Lam ba'ida. Ba'ida 2 harakat. Dal itu mad, apa dia kat situ? Mad iwad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون. Kalau waqar kat yuridun, kita tidak terus yuridun ya. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi. Wa yuri, ni kalau kita waqaf, ha ni jadi sukun. Kalau kita sambung, ha ni jadi maksilah qasirah, baca 2 harakat. Bihi, tu kalau sambung. Kalau katakan kita sambung, qad umiru an yakfuru bihi wa yurid. Kalau kita sambung. Tapi kita waqaf tadi bila kita waqaf tidak terus saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Terus, وَإِذَا, Hamzah ni tahqiq Hamzah Hamzah berbaris bawah, tahqiq. Apa maksud tahqiq? Jelaskan Hamzah, jelaskan sifat dia. Hamzah ni dia bermula daripada tahan kepada lepas. وَإِذَا, jangan baca وَإِذَا, itu bunyi tashil. Itu tashil. Bukan. وَإِذَا, alhamdulillah. وَإِذَا, 2 harakat. قِيلَ, قِي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, sini lahum. Beratkan sedikit suara pada huruf ha ni. Lahum. Jadi sini izhar syafawi. Ta'alau. Jangan baca ta'a tebal. Nipis. Ta'alau. Waw. Ingat tuan-tuan, bila kita sebut waw lin, maka kena muncung mulut. Wajib muncung mulut. Ta'alau. Bunyi waw, tu bunyi waw. Ada sebahagian orang, bila dia baca waw lin, dia tak muncungkan mulut dia. Jadi dia tak baca waw. Dia baca macam ni. Ta'alau ila lau. Maka tuan-tuan, tu bukan waw. Kalau tuan-tuan nak tahu, kalau siapa-siapa sebut ta'alau ila, ta'alau, bila ta'alau, itu bukan waw tuan-tuan. Itu namanya tak tahu nama apa. Jadi kalau waw dia bunyi macam ni. Ta'alau ila, lau ila, tu waw. Okey? Ta'alau ila. Jadi alif ni tidak digunakan. Alif ni tidak dibaca. Sebab tu dia ada tanda bulat atas ni. Ini menunjukkan alif ni tidak dibaca. Jangan baca ta'alawa ila pula. Okey, ta'alau ila la 2 harakat. Ma 4 harakat mad munfasil. Anza ikhfa kat sini. Bunyi dia anzalallah, zalallahu. Jangan baca zalallah, bukan. Anzalallah, tebal. La. Ingat lafzul jalalah, nama Allah
baca dengan hujung lidah, jangan baca dengan bibir. Zalau. Lau. Kalau lau itu jadi waw. Zalallahu. Zalal. Itu ingat, bagi orang yang tak boleh sebut nama Allah dengan betul, ingat. Caranya pergi ke hujung lidah. Bunyi sebut lam. Anzalal. Cuma tebalkan. Zalallahu wa ila rasul. Wa ila nipis Wa ila ra tebal. Wa ila rasul. Dan jangan getarkan ra dengan getaran yang boleh dibilang. Maksudnya boleh dibilang macam ni. Wa ila rasul. Tu boleh dibilang ra tu. Ra tu boleh bilang 1, 2, 3, 4. Boleh bilang berapa kali dia bergetar. Tak boleh. Yang tu tidak dibenarkan. Kena sebut wa ila rasuli li ra'ai ra tebal. Ra'aita. Ni yalin. Kesalahan menyebut yalin, disebut macam ni. Ra'aita. Ingat, itu bukan ya. Tuan-tuan, bila kita sebut ya yang sukun, kita sebut macam ni. Ai. Betul tak? Ai. Itu bunyi ya sukun. Bila kita sebut ra'aita, itu bukan ya, tuan-tuan. Sebab tu saya selalu sebut huruf lin tadi betul-betul muncung bila sebut waw. Dan bila sebut ya lin, kita kena turunkan suara ke bawah. Turunkan suara ke bawah. Ra'aital munafiqina. Dua harakat. Munafiqi. Fiqi. Fiqi. Dua harakat. Yasudduna. Muncul sad, yasu. Kemudian berpindah kepada huruf dal. Pindah saja pada huruf dal ni musyaddadah. Dal ni ada tasydid. Jadi kita akan jumpa dal yang sukun dulu. Yasud. Itu sukun tu. Dal sukun. Yasud. Bibir akan kembali balik ke belakang. Dia tak boleh sebut yasuddu. Tak boleh. Itu salah. Yasud. Itu sukun. Dal sukun dulu. Yasuddu. Du tu muncul balik. Bila disebut dal berbaris depan tu baru muncul. Yasuddu. Dua harakat. Na'anka. Sini daripada na ni satu harakat. Bila berpindah kepada ain, terus suara pergi ke bawah. Yasudduna an. Jangan sebut na'anka. Na'a atas ni. Na'anka. Nun sakinah bertemu kaf. Ikhfa haqiqi. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana saya ni? Saya dah mengajar online. Ni alhamdulillah dia tanya saya. Macam mana saya? Ustaz, saya ni dah start mengajar online secara public macam Ustaz mengajar lah, dia kata. Dah ada banyak follower, dia kata. Jadi macam mana Ustaz? Saya tak boleh sebut ain. Ain saya tak boleh sebut. Sampai hari ni pun saya masih tak boleh sebut. Tapi saya ada inisiatif untuk mengajar lah, dia kata. Daripada duduk saja-saja, dia kata kat saya. Jadi dia kata macam mana? Saya kata nak jawapan terus terang ke, betul-betul jawapan betul-betul ke nak jawapan yang berlapik, yang menjaga hati. Dia tanya. Dia kata saya nak jawapan betul-betul, jangan sorok apa-apa, dia kata. Kita apa? Saya kata, kalau kita tak mampu, kita tak boleh sebut satu huruf saja. Tak boleh sebut satu huruf dengan tepat. Tak boleh sebut satu saja huruf. Bukan dua huruf, satu saja huruf dengan tepat. Maka dari sudut hukumnya, kita tidak boleh mengajar secara public. Tak boleh. Kena boleh faham tak? Secara public tak boleh. Jadi kalau ikut hukum pun orang yang tidak boleh menyebut huruf, mana boleh dia mengajar? Tak boleh. Dia kena dia mahir dulu menyebut huruf tu baru boleh mengajar. Apatah lagi kalau mengajar secara public. Dia tak boleh mengajar secara public kalau dia tak boleh sebut huruf. Contohnya huruf ain, dia tak boleh sebut huruf ain. Huruf ha, ain dia boleh sebut, ha dia tak boleh sebut. Ha pedas tak boleh sebut. Maka dia tak boleh mengajar secara public. Dia nak mengajar kecil-kecilan, ada member yang tak tahu, ada member yang nak mengajar Iqra', tak apa, tak ada masalah yang tu mengajar.
Tapi bila dia publikkan diri dia mengajar dan ditonton oleh ramai orang, maka itu tak boleh. Tak boleh mengajar itu. Saya kata mengaji sampai sebut berlatih sampai boleh sebut ain. Buatlah macam mana pun berlatih sebut ain. Kalau kita betul-betul nak mengajar jugalah. Habis macam mana? Kena berhenti ke mengajar, dia kata. Saya kata saya tak nak bagi jawapan yang tu. Saya tak nak bagi jawapan yang tu. Gitu. Tapi dia nak juga jawapan. Saya kata saya tak nak jawab yang tu. Tanya orang lain. Yang tu tanya orang lain. Cuma saya kata orang yang tak boleh mengajar, tak boleh sebut satu huruf saja. Dia tak boleh mengajar secara public. Faham tak? Kalau nak mengajar kat rumah ke rumah ke, sebenarnya kalau ikut tak boleh mengajar pun. Malah kalaulah murid tu, seorang pelajar, dia tak boleh sebut satu huruf saja dengan tepat, maka guru yang mengajar dia tak boleh, haram berikan sanad pada dia. Tak boleh bagi sanad pun. Tak boleh bagi sanad. Itu hukum dia. Tak boleh bagi sanad. Jadi kalau guru tu, murid tu tak boleh sebut satu huruf dengan tepat, macam huruf ain dengan tepat contohnya. Huruf qaf dia tak boleh sebut qaf contohnya. Ada ra, dia tak boleh sebut ra dengan hujung lidah, dia sebut dengan pangkal lidah huruf ra contohnya. Maka guru tadi dia bagi juga sanad. Sanad tu maksudnya kebenaran untuk mengajar. Maknanya dia telah bagi satu kebenaran, kelayakan kamu dah layak untuk mengajar balik. Itu sanad maksud dia. Jadi bila guru tu bagi sanad, maknanya guru tu sendiri telah mengkhianati sanad tu sendiri. Ilmu tu sendiri dia khianat. Itu tak boleh. Tak boleh hukum dia. Ini kena ingat. Sebab tu yang kita bukan jaga kita. Kita bukan jaga kita jaga Quran ni. Sekarang orang yang mengajar Quran tu dia tengah dia menjadi khadim, orang yang berkhidmat untuk Quran. Kena ingat macam tu. Saya bukan jaga follower saya bukan jaga pelajar saya, bukan. Saya jaga Quran tu sendiri. Supaya manusia semua bila baca Quran kena pelihara Quran seperti mana Nabi tu sendiri pelihara Quran. Itu cara dia. Ingat. Jadi tuan-tuan semua, kalau nak mengajar boleh. Ada niat nak mengajar tu tak apa. Mengajar anak-anak dulu tak apa, tak ada masalah. Sekadar yang kita tahu, mengajar anak-anak dulu contohnya. Atau mengajar siapa-siapa member terdekat ke apa, tak ada masalah yang tu. Kan inisiatif untuk mengajar tak apa. Tapi untuk public jangan buat. Itu kerja orang kata. Saya tak nak kata haram ke apa. Kalau saya kata haram kan nanti orang kata ustaznya sikit haram. Tak boleh pula. Tapi kalau saya nak sebut hukum, memang itulah hukum dia pun. Kan? Itulah hukum dia pun. Tak boleh. Dia kena orang yang mahir mengajar di public. Boleh faham? Okey, yasudduna anka. Tu bunyi dia anka ikhfa. Anka sududa su. Anka sudu dua harakat, dad dua harakat. Mat apa dia? Mat iwab. Okey. Okey, cuba kita ulang balik ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita habis, selesai hari ini. Tapi tuan-tuan, apa yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita terpaksa bercakap benar. Ada perkara yang mesti kita berterus terang. Ahli ilmu tidak boleh berlapik, sentiasa berlapik saja, tak boleh. Ada perkara yang mesti kita berterus terang untuk menjaga kesucian Quran itu sendiri. Kita kena ingat macam tu. Kadang-kadang disebabkan kerana berterus terang itu kita dibenci, tak ada masalah. Dibenci kerana berkata benar, tak ada masalah. Cuma saya berterus terang dalam bab ni. Kerana yang saya diamanahkan
Oleh kerana Allah Ta'ala berikan saya sedikit ilmu, maka sedikit ilmu itu mesti saya pelihara dengan amanah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, takutlah pada Allah dalam kita melakukan sesuatu. Perkara baik kita buat, kadang-kadang niat tu baik, niat tu betul dah, tetapi dia tidak semestinya cara tu betul. Maknanya cara niat betul, cara pun kena betul. Begitu. Jangan kata niat betul, cara salah. Begitu. Masing-masing mahirkan diri. Sebab tu saya kata pendengaran saja, macam kita dengar malam ini kita dengar saja, dan kita tidak bertemu dengan guru untuk memperbetulkan bacaan kita, maka tidak mencukupi. Dan dari sudut pengiktirafan untuk mengajar pun tak cukup dengan cara kita dengar. Mesti ada seorang guru yang mutqin, yang mendengar bacaan kita, memperbetulkan lidah kita, sebutan kita, dengung kita, panjang pendek bacaan kita. Lepas tu dia akhirnya, kalau kita dah baca dengan fasih, dah berjaya, dah lembut dah lidah kita fasih, maka dia beri kebenaran kepada kita untuk mengajar dengan cara memberikan sanad, membacakan sanad daripada guru-guru yang bersambung kepada Rasulullah. Barulah kita layak untuk mengajar. Begitu. Jadi sabarlah bagi mereka yang merasakan diri nak mengajar sangat. Tak ada masalah. Niat itu Allah Ta'ala sudah terima. Jangan takut. Walaupun kita tak capai hasrat kita untuk mengajar secara publik sebegini pun, niat tu Allah Ta'ala terima dah. Tapi ingat, ngaji sampai habis dulu. Sampai khatam dulu. Dan khatam itu dengan syarat betul semua. Betul semua. Salah sikit-sikit tak apa, salah kecil. Jangan salah besar sampai huruf tak boleh sebut, tak boleh mengajar begitu. Ngajilah dulu. Tak ada masalah. Guru boleh bersabar, kita kena sabar. Gitu. Okay, tuan-tuan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menunggu dari awal hingga akhir majlis. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita pada setiap malam ini, dan Allah Ta'ala menjadikan jodoh kita berpanjangan hingga khatam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum kita berhenti, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.